Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kadang-kadang apabila penterjemahan itu berlaku di antara dua bahasa yang tidak seimbang, maka sering juga berlakulah salah faham terhadap maksud penutur asal itu. Misalnya apabila dibandingkan dengan perbendaharaan kata bahasa Arab dengan perbendaharaan kata bahasa Melayu, di mana kita dapati bahasa Arab mempunyai ratusan ribu perbendaharaan kata yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka akhirnya pemahaman kita tentang maksud Allah apabila menyatakan sesuatu itu kadang-kadang sedikit menyimpang. Misalnya tuan-tuan, Allah menggunakan dua perkataan untuk merujuk kepada lelaki dalam Al-Quran. Satu, Allah guna perkataan zakarun. Yang satu lagi, Allah guna perkataan rajulun. Jadi oleh kerana perkataan itu diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan makna lelaki, maka pastinya lah bila Allah menyebut perkataan rajulun, Allah maksud lelaki lain. Apabila Allah menyebut zakarun, Allah maksudkan lelaki jenis lain. Tapi kerana kita terjemah dengan satu perkataan sahaja, maka berlakulah salah faham beragama. Begitu juga apabila Allah menyebut tentang manusia, Allah menggunakan perkataan, 5 perkataan digunakan merujuk kepada manusia. Adakala Allah guna perkataan Bani Adam, anak cucu Adam. Adakala Allah guna perkataan An-Nas. Adakala Allah guna perkataan Al-Insan. Adakala Allah guna perkataan Al-Mu'min. Adakala Allah guna perkataan Al-Muslim. Jadi semua penggunaan terma-terma itu pastinya lah ada makna yang tersendiri. Dan apabila kita mengambil mudah dalam menterjemahnya, maka makna itu jauh daripada yang dimaksudkan oleh penutur itu ataupun Allah itu ketika mana dia menyebut makna tadi. Misalnya kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan jumpa Allah guna perkataan zakarun yang merujuk kepada lelaki. Ayatnya bermaksud ataupun berlegar mengenai lelaki hanya kerana dia lelaki. Asalkan dia ada senapang tu, dia lelaki lah. Walaupun dia lelaki tak berguna pun, walaupun dia lelaki pondan pun, asalkan dia ada kemaluan lelaki, maka dia lelaki lah. Dan ketika Allah menyebut lelaki dalam makna itu, Allah tidak pernah puji lelaki itu. Allah tak pernah bangga. Maka sebab itu kita dapati
Perkataan lelaki yang digunakan perkataan zakarun hanya pada ayat miras ataupun ayat pusaka sahaja. Walizakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki itu mereka mendapat dua bahagian berbanding dengan perempuan. Dia lelaki yang baru lahir ke, dia lelaki pondan ke, dia lelaki apa ke yang dia tak buat apa pun, asalkan dia lelaki, maka dia dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Dan adalah falsafahnya kenapa begitu. Tetapi apabila Allah menyebut perkataan rajulun, lebih-lebih lagi perkataan itu didatangkan dalam bentuk jamak, iaitu plural, maka Allah lazimnya memuji orang itu. Misalnya Allah menyebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang beriman itu terdapat lelaki-lelaki yang sebenar. Sebahagian mereka gugur dalam peperangan, sebahagian lagi menanti untuk gugur dalam peperangan, dan mereka tidak pernah menukar keyakinan dan kepercayaan mereka itu. Jadi bermaksud tuan-tuan, apabila disebut rajulun, lazimnya adalah perkataan lelaki yang memuji akan sikap terpuji itu. Apabila seorang lelaki itu menunaikan sikap-sikap ataupun tanggungjawab besar yang dipikul dengan penuh pengorbanan yang dia pikul itu, maka Allah namakan dia rajulun. Tapi kalau dia hanya lelaki disebabkan gender lelaki sahaja dan dia tak buat apa, mungkin kita orang Kelantan panggil pondan, tak buat apa, maka Quran panggil dia zakarun. Jadi oleh kerana kita tak faham tentang makna itu tuan-tuan, maka ramai orang lelaki yang tak berguna, dia claim dia lelaki dengan makna rajulun. Misalnya dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah tak sebut zakarun, ya, Allah sebut ar-rijal. Lelaki-lelaki yang sebenar itu, mereka adalah tunggak bagi keluarga. Itu secara literalnya maksudnya begitu. Maksudnya keluarga itu akan dipikul oleh lelaki. Lelaki yang memberi nafkah, lelaki yang melindungi ahli keluarganya, lelaki yang menyediakan segala-galanya untuk anak isteri. Dan itulah lelaki yang dimaksudkan. Dan Allah tidak pernah mengatakan lelaki itu bos berbanding dengan wanita. Kalau perkataan itu yang dimaksudkannya bos, maka Allah akan sebut rais. Pastinya disebut az-zukuru ru'asaul mar'ah. Pasti akan disebut begitu. Lelaki-lelaki yang bermaksud yang hanya sekadar gender lelaki itu, dia bos kepada perempuan. Dan saya pun tak berhasrat nak mengulas panjang kerana ada Profesor Madya Dr. Sofi yang berbicara tentang bahasa Arab. Jadi apa yang nak dinyatakan di sini tuan-tuan ialah mengenai salah faham itu berlaku. Maka menyentuh tajuk saya pada pagi ini ialah penggunaan perkataan al-insan. Apa penggunaan perkataan al-insan? Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengenai manusia ini dalam kenyataan yang terlalu kontra antara satu kenyataan dengan kenyataan lain. Maka seharusnya kita apabila melihat kenyataan yang kontra itu, hendaklah mengumpul semua kenyataan-kenyataan Allah dalam kenyataannya mengenai manusia dengan menggunakan perkataan yang sama. Di mana Allah menyebut dalam satu kenyataan, dikatakan bahawa Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah mencipta insan, iaitu manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia buat kita dalam sebaik-baik penciptaan, maka ramai dan sebahagian besar di kalangan kita mengatakan kita ini sememangnya dah sebaik-baik. Maka kenyataan itu agak menyasar ataupun tersasar daripada maksudnya, kerana itu adalah kesimpulan daripada kenyataan-kenyataan Allah yang lain tentang manusia. Maksudnya tidak harus dibaca ayat itu sebagai sesuatu yang membanggakan kita jika kita tidak membaca ayat-ayat lain yang dinyatakan sebelum itu mengenai kita. Jadi seolah-olah ayat itu ingin menyatakan kepada kita bahawa kita adalah manusia yang terbaik ciptaannya, jika bukan bermaksud sekadar kita manusia maka kita adalah terbaik, tetapi kita adalah manusia yang sebaik-baik dicipta oleh Allah jika kita mengurus ciptaan itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya jika manusia tadi tidak mengurus dirinya dengan sebaik-baiknya, maka manusia itu boleh bertukar daripada dia sebaik-baiknya menjadi seburuk-buruknya. Kenapa kita tidak membaca ayat-ayat yang menyatakan bahawa manusia itu boleh bertukar kedudukan? Allah menyebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami campak banyak di kalangan jin dan manusia ke dalam neraka kerana mereka mempunyai akal tetapi tidak berfikir, mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternakan lantaran kerana mereka itu lalai. Jadi tuan-tuan, apabila kita membaca kenyataan Allah cipta kita dengan sebaik-baik ciptaan, dikhawatiri kita hidup dengan penuh keperasanan. Jadi hidup dengan keperasanan ini amat ditakuti kerana ianya adalah orang yang lalai. Kerana ianya adalah orang yang lalai. Tuan-tuan, semua orang boleh bercakap benda yang besar-besar. Tetapi kita ingin mengetahui betul ke dia akan buat benda yang besar itu, kita lihatlah ketika mana dia belum ada perkara itu. Misalnya ada orang sering menggunakan falsafah, kita perlu kaya dahulu. Sebab bila kita kaya, bolehlah kita bersedekah. Hebat dia punya falsafah. Kena kaya, kita boleh bersedekah. Kita kena sehat dahulu. Sebab bila kita sehat, kita boleh beribadat. Kita kena pencen dahulu. Bila kita pencen, baru kita ada masa dan kita boleh baca Quran. Kita macam-macam lah. Semuanya digantungkan dengan perkara yang bersifat mustahil. Dan bila Allah beri benda besar yang dia sembang itu, ternyata dia tak boleh buat pun, tuan-tuan. Ternyata dia tak boleh buat kerana perkara yang besar itu bermula daripada perkara-perkara yang kecil. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam berkhemah ataupun berhenti di satu tempat di padang pasir, dan baginda minta para sahabatnya carikan ranting-ranting kayu untuk dijadikan bahan bakar bagi mengelak mereka kesejukan di waktu malam. Jadi bertebaranlah sahabat Nabi cari ranting, dan kita pun boleh bayang ya, di padang pasir mana ada pokok. Kalau ada pun ranting-ranting kayu begitu. Jadi akhirnya dapatlah dikumpulkan ranting-ranting kayu. Baginda mengatakan sesungguhnya bukit yang besar itu dibina daripada batu-batu kerikil yang kecil. Dengan menunjukkan kepada ranting yang kecil itu akhirnya membentuk satu unggun api yang besar. Maksudnya tuan-tuan, apabila orang selalu berretorik perkara-perkara besar, kita jangan terpukau dengannya. Kerana
belum pasti dia boleh buat apabila dia telah mendapat perkara yang besar itu. Dulu tuan-tuan, saya tengok orang pencing, saya pun kira lah seronoknya jadi orang pencing. Boleh buat itu, boleh buat ini, boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi ternyata bila pergi kenduri, duduk sebelah orang pencing, mengeluh. Dia kata, tak happy ustaz jadi orang pencing. Hujung minggu tak boleh rehat sebab tak ada alasan untuk tidak pergi kenduri. Baik ustaz, belum pencing lagi, kalau tak nak pergi kenduri, buat alasan ada kerja segera. Jadi tak dimaafkan, yang pencing ni begitu. Kemudian bila kita tengok orang pencing, dia punya sibuk daripada pagi sampai malam. Lebih daripada orang tak pencing lagi, tuan. Dan nampaknya orang yang mari masjid adalah orang yang telah datang ke masjid sebelum pencing lagi. Yang pencing baru nak datang, tak datang-datang juga. Bila dia datang, iaitu dia solat. Dia disolatkan jenazah oleh kita, baru kita perasan. Rasa-rasa sebaya dengan aku ni pencing. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bahawa apabila kita bercakap mengenai suatu perkara besar, adalah tidak betul jika kita tidak melihat perkara-perkara lain yang menyokong tentang perkara besar tadi. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dia cipta manusia dengan sebaik-baik penciptaan, jawabnya betul. Tetapi itu adalah kesimpulan daripada manusia itu mengurus beberapa kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi kalau betul kita mahu dipuji oleh Allah, diperakui sebagai manusia yang sebaik-baiknya, maka jangan perasan lagi. Cuba kita lihat beberapa kelemahan yang ada pada kita dan kita urus dahulu kelemahan itu. Maka setelah segala kelemahan itu diurus, diperbetulkan, diperbaiki, maka layaklah kita untuk mengatakan bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, antara kenyataan Allah yang menunjukkan bahawa kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna, Allah menyebut dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Kenyataan itu menggunakan ayat yang sama. Ketika mana dia mengatakan bahawa kita adalah sebaik-baik manusia, dia menggunakan perkataan insan. Dan ketika mana dia menyatakan bahawa kita ialah halu', dia juga menggunakan perkataan al-insan. Innal insana khuliqa halu'a. Allah kata, aku ciptakan manusia itu, ataupun aku programkan manusia itu adalah makhluk yang mempunyai perasaan takut yang tak berkesudahan. Kita adalah satu-satunya makhluk yang banyak sangat takut. Takut kita tu terlalu banyak. Takut orang kata kat kita. Takut orang kata kat kita. Dan kebanyakan kita menjadi resah dan menanggung beban hidup yang besar hanya kerana tak nak bagi orang kata kat kita. Alhamdulillah tuan-tuan, bila tuan-tuan dah pencing, tuan-tuan dah makan satu pil, nama dia lantak engkau. Dan saya rasa alhamdulillah seronok sangat bila dah makan pil itu, iaitu lantak engkau. Lantak engkau tu maksudnya kita hidup, kita dah tak kisah orang nak kata apa. Saya tengok tuan-tuan di sini semuanya ada duit belaka. Tapi bila mari masjid, baju sama je saya tengok. Sebab tuan-tuan dah makan pil, lantak engkau lah. Tuan-tuan pakai yang penting selesa. Jadi bila selesa, tuan-tuan tak kisah pun orang. Tuan-tuan pakai. Dan tuan-tuan happy je hidup. Tapi kalau tuan-tuan ingat balik masa tuan-tuan muda dulu, hampir separuh pendapatan kita ataupun semua pendapatan kita, kita belanja hanya kerana tak nak bagi orang kata. Tak nak bagi orang kata. Kadang-kadang kita berbelanja besar untuk hari raya kerana takut orang kata. Dan bila saya pergi beli baju untuk anak-anak, kadang-kadang baju anak saya lebih mahal dari saya sampai 3 kali ganda.
Saya kata, kenapa baju 2-3 helai sampai dekat 800? Dia kata, tak boleh lah bang, abang profesor, malu kat orang. Oh lu, kerana takut orang kata saya kena belanja untuk 3 helai baju RM800 yang ayahnya pakai baju clear stock je. Sebab ayahnya dah makan pil lantak engkau lah. Jadi hidup kita itu tuan-tuan, kadang-kadang bukan disebabkan kos tu mahal, tapi kerana takut orang kata. Kita takut orang kata, itu takut orang kata. Kemudian takut kena pecat. Kemudian takut rugi. Kemudian takut itu, takut ini. Dan kita rasa manusia lah makhluk yang membina persepsi yang menjadikan dia sendiri resah kerana takut itu, takut ini, takut itu. Saya rasa tidak ada satu makhluk lain yang resah lebih daripada manusia. Kerana makhluk lain tak pernah pun takut seperti mana kita takut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, bila Allah meletakkan perkara itu dalam diri kita, maka kita terseksa. Kita terpaksa mengurus benda itu, kita kena buat itu, buat ini supaya kita tidak takut. Maka Allah yang mencipta takut tadi kepada kita, dia bukan ingin menganiayai kita, maka dia menawarkan satu pil ataupun satu penyelesaian untuk kita tadi tidak takut lagi. Jadi tuan-tuan, lazimnya apabila kita sebut takut, maka sebelum kita membaca penawar yang diberi oleh Allah tentang takut itu, ada baiknya kita definisi dahulu. Banyak buku-buku agama saya baca, masuk buku-buku orang tasawuf, kerana perasaan takut itu sering disebut-sebut oleh orang tasawuf dalam pengajian mereka. Dan saya tidak ketemui definisi itu. Saya pun tak tahu kenapa mereka tidak definisikan takut. Dan saya pun bertanyalah kepada murid-murid saya, dan kalau saya bertanya kepada tuan-tuan pun, tuan-tuan akan diam 1000 bahasa. Apa makna takut? Dan kalau berani pun tuan-tuan akan kata takut itu tak berani lah Ustaz. Lepas tu saya tanya, apa makna berani? Berani itu tak takut lah. Jadi itu dia tak panggil jawapan, itu dia panggil falasi berulang. Nak faham benda itu, kena faham benda satu lagi. Nak faham benda satu lagi, kena faham benda asal. Akhirnya tak faham-faham. Jadi oleh kerana dalam kitab tasawuf dicari definisi takut itu saya tak jumpa, tanya tuan-tuan pun tuan-tuan tak jawab, maka saya mencadangkan definisi saya daripada pembacaan itu. Kalau tuan-tuan tanya saya, apa makna takut Ustaz? Saya akan mengatakan takut ialah kerisauan melampau terhadap sesuatu yang kita tidak sukai yang belum berlaku. Saya ulang sekali lagi, takut ialah kerisauan melampau terhadap sesuatu yang kita tidak sukai dan ianya belum berlaku. Berasaskan definisi itu, maka takut dibina di atas 3 tunggak. Tunggak pertama ialah kita tak suka benda itu. Kita tak suka. Kalau kita suka, dia tak takut pula. Jadi oleh kerana benda yang akan berlaku tu benda yang kita tak suka, maka di situ elemen pertama takut. Perkara yang kedua yang menjadi tunggak kepada takut, ianya belum berlaku, iaitu kita takut kepada perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Manakala perkara yang ketiga bagi takut ialah kejahilan kita tentang perkara itu. Makin jahil kita, makin tidak tahunya kita tentang perkara itu, makin besarlah kebarangkalian takut. Dan makin tahu kita tentang perkara itu, makin tidak takutlah kita tentang perkara itu. Sebagai contoh, kita semua takut pada hantu. Dan kalau ditanya kepada tuan-tuan yang takut hantu, tuan-tuan pernah tengok ke hantu? Oleh kerana tuan-tuan tidak kenal hantu dan tak pernah jumpa dengan hantu, itu yang tuan-tuan takut dengan hantu tu.
Tuan-tuan takut dengan hantu sebab tuan-tuan tak kenal. Kalau tuan-tuan kenal, tuan-tuan tak takut. Cuba tuan-tuan tengok ustaz yang takut hantu tu. Kadang-kadang lebih kecil lagi tuan-tuan je. Cening mari makan pun tak cukup tuan-tuan. Tapi dia tak takut pun. Sebab dia kenal dengan hantu tu tuan-tuan. Dia kenal dengan hantu. Dulu tuan-tuan sebelum saya duduk di universiti, saya tu pun takut dengan Mak Saleh. Sebab saya cakap Inggeris broken. Inggeris Kelantan. Tapi bila bergaul dengan Mak Saleh, bergaul dengan orang yang menutur bahasa itu pada natif asalnya, saya tak takut dekat dia. Saya lebih takut pada tuan-tuan. Sebab bila kita bercakap Inggeris dengan penutur Inggeris asal, dia tak pernah pergeli saya bila saya salah sebut. Dia yang nak dengar apa saya sebut. Dia tak kisah saya salah sebut. Tapi kalau saya cakap Inggeris dengan orang Melayu, 1 jam saya bentang kertas. Lepas bentang tu dia akan sebut 26 sebut salah. Seolah-olah kertas yang saya sebut tu tak ada nilai. Yang ada nilai, orang tak sebut begitu ustaz. Kok betul begini. Dia pula nak ajar tajwid Inggeris. Dia juga orang Kelantan. Jadi bermaksud tuan-tuan, lebih baik kenal orang asal lah. Lebih kenal orang asal daripada kenal orang yang perasan, tuan-tuan. Kenal orang asal dia okey je. Jadi bermaksud tuan-tuan, bila kita tak kenal seseorang, kita takut sangat. Pada 2008, saya disuruh oleh dekan saya dan disuruh oleh Naib Chancellor bawa gagasan Islam Hadari ke Kelantan. Takkan tuan-tuan tak tahu Islam Hadari UMNO, Kelantan PAS. Masa tu belum ada muafakat nasional. Dekan saya kata, kau Faisal boleh bawa benda ini ke Kelantan, aku confirm. Balik Kuala Lumpur je, aku confirm. Wah, dia guna senapang, takut tak confirm. Kita pun iyalah. Dan kamu tahu, kita semua tahu ya, orang Kelantan, orang PAS ni kalau dia cop dengan cop besi, payah nak cabut tuan. Matilah aku, orang Kelantan kata aku UMNO, matilah amat. Tapi terpaksa pergi sebab nak confirm tuan-tuan. Jadi pergi ikut pintu mana? Masuk ikut pintu Sultan. Hampir terkencing saya tuan-tuan duduk depan istana Sultan. Saya kata lah, Sultan Kelantan ni dia cakap Jerman ke cakap Siam? Kita mana tahu rakyat marahin duk mani urai. Mana tahu masa tu belum baik lagi dengan Datuk Akbar. Boleh tanya dia Sultan Kelantan cakap apa. Sudahlah. Nak masuk jumpa tuanku. Orang kali datanglah Datuk Sang Purbakala Narawila, macam-macam Datuk mari bawa saya jumpa Sultan tuanku. Muka daripada hitam jadi biru. Tuan-tuan tu cakap apa tuan-tuan? Masuk dia kata, Ustaz duduk. Oh, cakap darat rupa aku juga. Lu ingat ke cakap Siam tuan-tuan? Duduk Ustaz, duduk. Lepas tu dia kata, guano. Aduh, guano. Ingatkan cakap Inggeris duduk guano. Ustaz nak rakyat apa? Aduh, supo gitu je. Bila dah mula bercakap 2 jam tuan-tuan bercakap, tak ada takut je lah tuan-tuan. Lepas pada tu hilang takut, hilang. Sebab bila dah kenal, tak takut je lah tuan-tuan. Macam isteri kita lah tuan-tuan, cuba tanya kat belakang tu. Mula-mula dia kahwin dengan kita pegang dia sejuk tubuh tuan-tuan. Lebih lagi saya pula kahwin dengan anak murid, lagilah dia takut tok guru tuan-tuan. Walaupun saya dilihat ikan apa panggil, ikan apa yang makan anak tu lebih kurang begitulah. Sebab kalau nak kahwin perempuan cantik bukan anak murid, payah dia tak nak sebab kita uduh. Jadi ambil anak murid lah tuan-tuan. Jadi bila kahwin dengan dia tu, saya pegang dia tu sejuk, tangan sejuk, pipi sejuk sebab tok guru dia nak faham dia kan. Jadi takut tuan-tuan. Tapi lepas 25 tahun kahwin tuan-tuan, saya pula sejuk bila depan dia tuan-tuan. Duduk depan dia. Abang pergi mana tadi? Abang pergi Masjid Taqwa jumpa dengan Kapten Ismail, dia ada bawa bagi nasi. Takut, kita pula takut ke dia. Jadi bermaksud tuan-tuan, asas takut itu ialah tak kenal je. Bila dah kenal, ya, tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Jadi bermaksud tuan-tuan, Allah itu dia menyatakan kita tadi akan takut apabila kita tidak kenal objek yang kita takut itu.
Tapi kalau kita dah kenal, takut itu. Maka sebab itu kita lihat orang zalim, dia membina jarak yang jauh di antara dia dengan orang yang dia zalim. Kenapa? Kerana dia takut. Bila orang tu kenal dia, sebenarnya dia lebih penakut daripada orang tu. Jadi supaya orang tadi takut dengan dia, maka dia bina jarak. Cuba kita lihat raja-raja kuno. Rakyat tak boleh tengok nak muka dia. Bukan apa, sebab dia lebih huduk dari rakyat, tuan-tuan. Rakyat tak boleh gitu dan tak boleh ini. Dan kalau kita dengar dalam sejarah raja-raja yang zalim, kebanyakan mereka cacat. Ada yang telinga pekak, ada yang kulitnya tak cantik, ada yang macam-macam. Jadi sebenarnya mereka lebih takut. Kerana mereka takut tadilah mereka mencipta benda-benda yang macam-macam supaya orang takutkan dia. Tetapi derita itu, mereka lah yang lebih derita berbanding dengan orang lain. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, apabila kita memahami takut itu asasnya jahil, maka Allah, dia tak mahu kita menempuh hidup ini dengan takut yang tak berkesudahan. Maka dia mengatakan, kita mestilah berilmu. Setelah mana kita berilmu, kita takkan takut lagi. Termasuklah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan. Perkara yang kedua, kita dapati bahawa takut itu berasaskan kepada sesuatu yang buruk yang kita tidak mahu. Jadi bagaimana untuk mengatasi sesuatu perkara yang buruk yang kita tidak mahu tadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buat satu sistem dalam dunia ini. Sistemnya ialah selepas perkara yang tidak baik, dapat benda baik. Selepas perkara yang baik, dapat benda tak baik. Itu sistem yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran sebanyak 2 kali. Dan dalam bahasa Arab, apabila suatu penyataan itu disebut 2 kali, ianya bermaksud serius dan tidak akan ditukar. Allah sebut, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bermaksud aku sudah buat satu sistem. Kalau kamu bertemu dengan satu benda yang kamu tak suka, selepas habisnya benda yang tak suka itu, kamu akan bertemu pula dengan benda yang kamu suka. Dan setelah kamu bertemu dengan benda yang kamu suka, kamu akan bertemu pula dengan benda yang kamu tak suka. Dan sedemikianlah putaran alam itu. Bergerak, bergerak, bergerak. Jadi apabila kita telah meyakini akan sistem itu, tuan-tuan, maka agama kita beritahu dekat kita, kita hadap sahaja apa yang akan datang. Kerana jika ketika mana kita hadapi perkara yang akan datang itu, dan ianya adalah perkara yang kita tidak suka, kita boleh mengharapkan suatu keceriaan selepas perkara yang tidak suka itu berlaku. Maka datanglah satu ilmu yang dinamakan spekulasi. Maka manusia diberi upaya untuk membuat spekulasi, membuat ramalan. Maka manusia diajar, jika begini maka begini, jika begini maka begini. Dan lazimnya, tuan-tuan, daripada pengalaman hidup kita yang panjang ini, kita sudah boleh mengagak, jika buat begini maka akan jadi begini, jika buat begini akan jadi begini. Bermaksud, pengalaman hidup memberi kita satu database yang cukup banyak untuk kita analisis bahawa bila keadaan begini bercampur dengan keadaan begini, lazimnya tidak jauh ke barangkalian tadi. Saya ada seorang kawan, dia seorang pakar lah, perempuan, pakar dalam satu bidang dan bergaji besar lah. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni habis dah 60% usia mengejar kejaya dan saya letih dah, Ustaz. Pitih pun ada, letih dah. Nak cari tok lelaki pula. Okey lah, bagus lah. Lepas tu dia kata, boleh tak tolong cari kat saya seorang? Satu permintaan yang sukar. Dan saya pun tak suka sangat tolong benda tu. Kalau cari kambing boleh lagi, cari tok lelaki ni payah. Lepas tu saya pun tanya dia, oleh kerana dia banyak tolong saya kata, apa cirinya? Cirinya macam ustaz tapi bukan ustaz. Allah. Okey. Lepas tu saya tanya dia, apa yang baik sampai saya dijadikan ciri itu?
Yalah, saya nak ustaz sebab ustaz ni dia bercakap yang hebat-hebat, lepas tu malam mesti ibadat macam Nabi. Saya pun dia punya bayang bila ustaz tu mesti ibadat macam Nabi. Itu falasi, tuan-tuan, tak betul tu. Kalau tengah bercakap ni pun baru subuh setengah jam je sebelumnya. Jadi dia bayang besar sangat. Ustaz tu mesti macam Nabi, berjuang lah, bla bla. Saya kata minta maaf lah, tak maaf, tak patut campur. Kalau nak cari macam tu, kenapa Ustaz? Kerana kalau nak tahu jawapan, pergi bagi rumah saya, tanya bini saya. Dia pun mujur tua dah. Nak cari orang lain, tak lampu dah. Dia pun cakap dekat saya, kalau saya mati, dia tak nak kahwin dah. Lepas tu saya tanya, kenapa tak nak kahwin? Serik dah. Jadi cukup lah. Kan? Maksudnya bukan baik sangat pun. Akhirnya, dia dengan cita-cita yang besar tadi, selang beberapa tahun, jumpalah dia di masjid. Senyumnya macam SpongeBob, sentuhan, sampai ke telinga. Mesti berita gembira kan? Sebab senyum sampai begitu. Saya kata, apa ni senyum tinggi sampai terbelah mulut? Dia kata, alhamdulillah ustaz, dah jumpa ustaz dan baru kahwin. Gitu. Kita pun tengoklah suami dia tu, kita pun congaklah pakai firasat kita, 1, 2, 3 lebih kurang. Satu saya pun kata dalam hati, ni tak lama ni, paling lama 24 bulan. Lepas tu habis. Dan ramalan tidak begitu jauh. 26 bulan, jumpa pula, senyum terbalik. Pak bawah ni pula. Saya kata, kenapa pula? Dia kata, sudah ada ustaz bercerai. Jadi moral of story ialah, kadang-kadang hidup kita ini, tuan-tuan, kita bayang. Benda tu tak ada pun. Benda tu tak ada. Jadi hasil daripada itu, kita hidup ini bila dah tua, kita dah boleh ramal. Bila begini, biasanya jadi begini. Bila begitu, jadi begini. Maka sebab itulah ada beza di antara meramal berasaskan kepada ilmu dengan berkhayal yang tidak ada apa-apa asas. Maka Allah menghalang kita ataupun melarang kita berkhayal, khususnya dalam soal agama. Kata Allah, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabih. Agama itu bukanlah benda yang dikhayal-khayalkan oleh kamu orang Islam, dan bukanlah yang dikhayal-khayalkan oleh ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Sebaliknya agama itu benda yang berpijak di atas bumi. Siapa yang buat jahat pasti kena balas. Jadi bermaksud tuan-tuan, Allah mengajak kita berfikir. Pertama, apabila kita bercakap mengenai takut, punca takut adalah jahil. Yang kedua, apabila kita takut, seringnya kita takut kepada perkara yang kita tidak suka. Maka Allah kata, jangan risau tentang perkara yang kamu tidak suka, kerana aku sudah membuat satu sistem bahawa apa yang kamu tidak suka itu sementara nanti akan bertukar menjadi perkara yang kamu suka, dan kemudian bertukar balik menjadi perkara yang kamu tidak suka. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, saya yakin yang ada di depan saya ini ialah anak orang biasa. Kalau ada 1, 2 pun anak orang kaya, tidaklah seusia tuan-tuan. Kita dulu semua susah tuan-tuan. Saya ingat walaupun ayah saya ada motor, tapi saya terpaksa berjalan kaki 3 km pergi sekolah. Dan ayah saya tak pernah boncengkan saya. Dia naik motor seorang. Sebab dia ada 5 orang anak lain. Kalau boncengkan semua tak mampu. Jadi jalan kaki je lah. Kita makan pun sederhana. Dan akhirnya tuan-tuan yang hebat hari ini, ada Tan Sri, ada Datuk, mempunyai sumbangan yang cukup besar kepada negara setelah tuan-tuan melalui susah. Bermaksud susah itulah yang memberi tuan-tuan menjadi manusia yang berguna dan hebat hari ini. Maka oleh kerana itu, kenapa harus kita takut dengan susah? Kerana susah tidak pernah menjanjikan kita ini hancur. Tapi di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat Quran menyatakan siapa senang dia akan hancur. Banyak ayat Quran. Tapi siapa susah dia tidak pernah hancur apabila dia melalui kesusahan. Cuba lihat apa sunnatullah yang Allah sebut bila Allah bagi kita senang. Walau anna ahlal qura
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin hancurkan sesebuah negeri, maka kami jadikan penduduk negeri itu senang lenang dan bermewah-mewah. Jadi apabila kita melihat penduduk sebuah negeri itu senang lenang dan bermewah-mewah, maka tunggulah selepas daripada senang dan mewah itu mereka akan hancur. Tidak pernah ada kenyataan dalam Al-Quran mengatakan bila orang itu susah maka dia akan hancur. Kita tak pernah dengar, tuan-tuan. Melainkan kita memakai naratif orang lain. Kalau kita memakai naratif barat, barat mengajar pada kita, kita kena maju. Bila kita maju, kita akan jadi begini. Ya, itu naratif dia, tuan-tuan. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada naratif kita. Dan kita telah membina tamadun yang begitu gemilang berasaskan naratif kita. Dan hari ini apabila Rusia serang Ukraine, nampaknya naratif barat sudah mula timbul satu tak betul. Saya cukup bangga sehingga saya tepuk tangan apabila Menteri Luar India dia penampar sebiji orang barat, tuan-tuan. Di mana Menteri Luar India mengatakan, wahai barat, cuba kamu bangun dari mimpi kamu yang telah 80 tahun kamu tipu kami. Di mana kamu mengajar kami masalah yang dihadapi oleh Europe adalah masalah dunia, tapi masalah dunia bukan masalah kamu. Sebelum ini kami semua menghadapi masalah, kamu mendiam diri, berseronok. Apa kamu buat untuk kami? Tapi hari ini bila kamu kena ganyang dekat Rusia, itu pun tak masuk lagi. Baru Ukraine ke Donbas dia bagi. Kamu dah tak boleh makan, kamu susah. Kamu suruh semua dunia simpati dengan kamu. Betul, tuan-tuan. Bukanlah saya menyokong Putin itu, tetapi setidak-tidaknya Putin telah menebalikkan tikar yang selama ini sampah dibuang di bawah tikar tersebut. Bila Putin angkat tikar tu, walaupun tikar itu dilihat nampak cantik, di bawahnya banyak benda yang tak betul. Dan sekarang kita merasakan kenapa harus kita menerima naratif mereka, kerana sebenarnya mereka tak ada apa pun. Mereka adalah pembuli yang menggertak kita. Dia gertaknya kita, tuan-tuan. Tak ada apa pun, tuan-tuan. Tak ada apa pun. Tapi bila ada seseorang berani melawan balik, baru tahu siapa mereka. Baru tahu siapa mereka. Kalau dulu mereka boleh mengabaikan Iraq kerana Iraq bukan orang mata biru. Kalau dulu dia boleh mengabaikan segala negara yang mereka buat terhadap umat Islam. Hari ini Ukraine yang mata biru. Saya rasa kalau Kapten Ismail dan saya pergi sana pun muda 20 tahun. Betul kan? Orang cantik, tuan-tuan. Tapi apabila menyentuh kepentingan mereka, mereka biar je orang Ukraine mati. Apa mereka kisah? Kerana mereka sendiri pun teruk dengan apa yang mereka ada. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kita ada naratif kita. Maka kita hiduplah dengan naratif kita. Kerana naratif inilah yang akan memperjuangkan kita. Tapi kalau kita membaca naratif orang lain, mana mungkin melainkan kita akan menjadi hamba kepada si pempunya naratif itu. Mereka boleh membina naratif yang macam-macam dan kita terpaksa menjadi hamba kepada naratif itu. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Kita dipenuhi dengan ketakutan yang bermacam-macam. Dulu, tuan-tuan, belum awal-awal kita nak masuk kepada abad 21. Masih ingat tak kita berbelanja cukup besar kerana naratif disebut oleh barat teknologi akan rosak dengan adanya perpijak alam. Punya cerdik komputer tu, tuan-tuan, dia boleh tipu kita. Masuk je 2,000 komputer gila. Kita pun heran. Berapa? Tapi oleh kerana mari daripada US, UK dengan penuh mulut kita tahu. Lepas tu tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang berlaku. Tak ada apa pun. Dan dia bawa naratif lagi. Dia bawa naratif lagi. Lama-lama, tuan-tuan, penat kita dibawa naratif itu. Dan akhirnya, tuan-tuan, mereka sendiri pun sudah tidak percaya kepada naratif mereka. Ada satu program yang dikendalikan oleh Oprah.
Di mana opera membawa, mengajak penontonnya untuk kembali kepada nature asal. Dan mereka bawa gaya hidup yang baik ialah orang-orang di Nepal. Tak minum ais kepal. Hidup dengan bercucuk tanam. Tak buat lagi benda yang berasaskan kimia. Buat itu. Jadi bila saya tengok apa yang opera buat, bukankah dia bawa McDonald kat sini? Bukankah dia yang bawa Burger King? Bukankah dia yang bawa itu, bawa ini? Kenapa dia pula nak balik ke Nepal tu? Di mana di Nepal, tuan-tuan, orang tak pergi temu ramah kalau awak umur 92 tahun. Kenapa? Kerana rata-rata orang berumur 100 tahun. Di negara kita orang temu ramah Tun Dr. Mahathir. Macam mana Tun umur panjang? Pelik orang umur 92 tahun. Di Nepal biasa je, tuan-tuan. Dan di Nepal, di negara-negara yang kita panggil dia miskin, kita panggil dia tak ada teknologi, dah bla 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 bla. Mari kita balik kepada naratif asal. Sebelum kita ditawarkan dengan teknologi yang kononnya kita bangga ini, tuan-tuan, kita rasa orang kita ada harga diri. Kalau dulu tuan-tuan sebagai pegawai kanan kerajaan, apa slogan tuan-tuan bila berjumpa rakyat? Apa boleh saya bantu? Slogan yang tuan-tuan bawa ketika mana berjumpa dengan rakyat, apa boleh saya bantu? Itu slogan tuan-tuan. Tapi pegawai kerajaan sekarang, apa boleh saya ambil? Saya tanya Datuk Akbar, apa boleh saya ambil? Bukan apa boleh saya bantu. Kalau tidak tuan-tuan, slogan itu tidak berubah, takkanlah di kawasan orang B40 boleh jadi banglo kayangan. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi Taman Medan, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat Ampang, tuan-tuan pergi dekat mana? Macam mana rumah flat boleh jadi rumah banglo, tuan-tuan? Dan kalau banglo di tingkat bawah, logik lagi. Ini tingkat 3, tuan-tuan, dia buat. Dan benda tu sudah dibuat 14 tahun. Jadi bermaksud tuan-tuan, tuan-tuan sendiri pun pelik. Kenapa tuan-tuan dulu lain, sekarang lain? Saudara faktornya ialah dulu semua susah. Itu susah, ini susah, itu susah. Maka maksudnya tuan-tuan, susah tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak baik. Tetapi senang sering menjanjikan sesuatu yang tidak baik setelah senang itu berlalu. Maka betul lah apa yang disebut oleh Allah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maksudnya selepas susah itu ada nikmat, dan selepas nikmat itu ada susah, dan selepas susah pula ada nikmat. Barangkali tuan-tuan, masa kita susah sudah berlalu dan kita telah mengecapi kesenangan, dan kini mungkin masa senang pula akan berlalu, maka kita pula akan menghadapi kesusahan. Cuma bezanya tuan-tuan, masa kita kecil dulu, kita nampak kesusahan itu bersama dengan mak ayah kita, dan kita nampak mak ayah kita berjuang, berkorban, dan akhirnya kita senang. Maka kita pun doalah yang baik-baik kepada mak ayah kita, kerana kita rasa susah dulu, dan bila tua kita rasa senang. Yang saya khawatiri ialah anak-anak kita rasa senang, dan selepas kita mati dia jadi susah. Saya takut anak-anak kita sumpah seranah kita masa kita duduk rehat dekat kubur kiamat. Berbeza sangat, sebab mak ayah kita bagi kita susah dulu, lepas tu kita makin senang, dan kita susah bersama dia. Maka kita kenang ayah kita seorang ayah yang bertanggungjawab. Mak kita berbuat macam-macam untuk kita senang. Takut-takut sekarang bila kita bagi anak kita senang, bila kita mati anak kita jadi susah, anak kita nak kata apa tak tahu. Bapa aku jadi susah. Dan nampaknya susah yang kita wariskan pada anak kita bukan kerana malas mereka, tapi kerana sumber alam dah habis, tuan-tuan. Semua alam dah habis. Kalau mak ayah kita dulu ada juga tanah sejongkang, dan akhirnya mereka tanamlah musang king, durian kunyit, walaupun mereka sudah tua. Dan bila disapa oleh Pak Imam, buat apa tuan-tuan haji? Tanam pokok durian untuk cucu. Sekarang kita nak tanam kat mana? Rumah semua dah bozek, tuan-tuan. Nak tanam kat mana, tuan-tuan? Kita dah tak boleh tanam. Semua dah rosak, ekosistem rosak. Benda itu dah habis, semuanya habis. Kita gondol.
maka kita akan mewariskan sesuatu sisa yang tidak berbaki lagi untuk anak cucu kita. Maka mesti ada sebahagian daripada anak cucu kita akan sumpah seranah kita kerana kerakusan tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kerana takut kita yang sekian banyak, maka Allah kata aku ada penyelesaiannya. Mari kita baca ayat itu sampai akhir hujung surah. Allah kata innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang amat takut dengan banyak perkara. Apabila mereka mendapat sedikit kesusahan, mereka akan geluh gesah, mereka akan bising. Dan apabila mereka mendapat kebaikan, mereka akan sorok kebaikan itu untuk kepentingan sendiri, melainkan orang-orang yang solat. Jadi tuan-tuan, penyelesaian kepada takut yang tak berkesudahan itu disebut oleh Allah dengan perkataan orang yang solat. Apabila Allah menyebut perkataan orang yang solat, tuan-tuan, maka kita tidak boleh mengambil mudah perkataan itu dengan mengatakan, Ustaz, kami ialah orang yang regular datang masjid, tapi kenapa masih takut? Maka ayat itu hendaklah diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh sepotong hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, laisa kullu musallin yusalli innama ataqabbalu sholata mimman tawadha'a li'azamati wa tafakkuru fi khalqis samawati wal ard wa kaffa syahawatihi an maharimi istaqama ala amri wa lam yasirra ala ma'siyati kana kathirat taubah wa at'imul ja'i'a wa kasal uryana wa rahimal musaba'a wal gharib. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Bukan semua orang yang sembahyang itu dikira sembahyang. Maksudnya tuan-tuan, walaupun kita secara fizikalnya tunduk bangun kelihatan solat, itu kelihatan solat, bukan dikira dia seorang yang solat. Jadi apa perkataan yang harus kita guna bagi menterjemahkan perkataan musalli itu? Saya lebih setuju kepada apa yang disebut oleh Zarkashi, iaitu musalli di sana bermaksud orang yang menghubungkan segala aktiviti hidupnya dengan Allah. Dia makan, dia ada kaitkan dengan Allah. Dia minum, dia ada kaitkan dengan Allah. Dia tidur, dia kaitkan dengan Allah. Dia berkeluarga, dia kaitkan dengan Allah. Jadi sesiapa yang mengaitkan hidupnya tadi, semua hidupnya dengan Allah, bermaksud dia berfikir menggunakan naratif Allah lah. Dia berfikir menggunakan naratif Allah. Itu makna mengaitkan dengan Allah. Bukan menyebut tempelan-tempelan Arab bagi memperlihatkan kononnya dia orang beragama. Kekononnya dia orang beragama. Ada orang bila dia nak tunjuk bahawa dia ni selalu berhubung dengan Allah, dia pun sebut Alhamdulillah. Dan dia sebut Alhamdulillah. Sedangkan ketika mana Alhamdulillah itu disebut, dia sedang melakukan dosa. Kan lazimnya orang dapat rasuah, tanya Datuk Akbar, dia sebut Alhamdulillah. Betul kan? Orang bagi dia pun tak, dia tak nak transfer, nanti boleh tengok transaksi. Dia mengambil iktibar 1MDB. Jadi dia bayar cash. Jadi bila orang bayar cash masuk bawah kerusi ataupun masuk dalam laki dan sebagainya, mesti masa pegang tu supaya nampak Islamik. Alhamdulillah. Jadi adakah menyebut Alhamdulillah itu sudah dikira ingat Allah? Itu bukan ingat Allah, tuan-tuan. Ingat Allah dikira orang tadi berfikir, bertindak naratifnya Allah. Bukan buat maksiat begitu. Ada seorang artis yang pakai baju tak pernah cukup kain. Kadang-kadang ada artis lain tu baju cukup juga. Ni dia tak pernah cukup kain, tuan-tuan. Tak boleh sebut nama, nanti disaman. Bila dia buat album, tuan-tuan, mesti dia pergi umrah dulu sebelum lancar. Sebelum dia lancar album, dia akan pergi umrah. Tak apalah, saya tak kisah pun. Tak katalah buat album tu salah. Okey lagi. Yang saya peliknya, masa nak pergi umrah, mengalah muslimat pas dia pakai baju, tuan-tuan. Mujur tak pakai nikah je. Semua hitam, tangan semua hitam.
Kita kata perlu kau hitam sampai begitu. Sekali pergi Mekah, tapi boleh pun tak dia pakai sampai terlebih kain. Pergilah umrah. Dan bila nak naik kapal terbang, dia kata peminat-peminat akak, jangan lupa bila balik Mekah nanti lepas akak doa dekat Multazam, belilah yang original. So, pergilah. Tak apalah, dia nak pergi Mekah tu okey. Yang saya herannya bila dia balik je ke Mekah, terus tak cukup kain. Habis yang pergi tu yang mana? Yang ni yang mana pula? Kamu ingat Tuhan tu makan bodek kan? Tuhan tu tak nampak kan sebelum pergi, selepas pergi. Lepas tu bila dia dah lancarkan album dia, maka album dia lancar, apa yang dia akan sebut? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalaulah sekadar sebut Alhamdulillah itu sudah dikira ingat Allah, kenapa Allah sebut dalam hadis Qudsi, orang yang nampak betul-betul bagi masjid pun kata Allah, aku tak kira dia semayang lagi. Aku tak kira dia semayang lagi. Maka tuan-tuan akan bertanya, habis macam mana Ustaz dikira semayang? Ada Allah sebut dalam ayat yang berikutnya. Mari saya baca sampai habis. Bila Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Orang yang bersembahyang, dan ditafsirkan perkataan sembahyang itu ialah orang yang kaitkan hidupnya dengan Allah, maka Allah pun sebut orang sembahyang macam mana yang dikira dia tadi sembahyang yang tidak takut lagi selepas itu. Maka Allah sebut 8 ciri. Wallazina hum ala salatihim daimun. Pertama, iaitu mereka yang sentiasa solat. Bukan solat masa rajin, tak nak tak solat. Sembahyang setiap masa. Itu ciri pertama. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka-mereka yang di dalam hartanya itu ada hak-hak yang diperuntukkan untuk orang lain. Untuk orang yang susah, untuk orang yang tidak dapat rezeki sepertinya, suka bersedekah, suka membantu orang, maka itu ciri kedua bagi orang yang dikira solat. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Ciri yang ketiga, mereka mempercayai bahawa hari akhirat itu benar dan mereka takut akan azab Allah kerana azab Allah itu teramatlah pedih. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adud. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Mereka tidak akan melepaskan lempias biologikal mereka melainkan kepada isteri dan wanita-wanita yang mereka miliki, kerana mereka tahu perbuatan itu akan mencacatkan integriti mereka. Mereka tak ada skandal. Mereka tidak pernah pergi ke Thailand. Mereka tak pernah buat itu dan ini. Yang kalau dicari dalam internet pun tidaklah kata macam dia tapi bukan dia. Mereka tidak takut perkara itu kerana mereka tak buat, tuan-tuan. Mereka tidak buat. Jadi orang yang sembahyang itu, ciri yang keempatnya ialah mereka tidak mempunyai hubungan yang tidak sah dengan perempuan. Sama ada perempuan ataupun yang dikira perempuan ataupun semacam perempuan. Mereka tak buat semua benda itu, tuan-tuan. Itu nombor 4. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang kelima, mereka menjaga amanah yang diberi. Mereka tidak menggunakan alasan-alasan yang dicipta untuk menodai amanah yang diberi. Dan mereka setia dengan apa yang telah mereka janjikan. Yang keenam, wallazina hum bi syahadatihim qaimun. Mereka adalah orang yang menjaga penyaksian mereka, di mana hanya pada penyaksian yang benar sahaja mereka beri. Yang ketujuh, wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka menjaga solat-solat mereka. Ulaika fi jannatin mukramun. Lantaran itu mereka semua memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu, tuan-tuan, bila Allah menyebut orang yang solat, jangan kita simply mudah sembahyang.
selesai. Tak, bukan sembahyang yang kamu lihat. Sembahyang itu adalah seperti rukuk sujudnya, tapi sembahyang yang dimaksudkan oleh Allah ialah sembahyang yang disertakan dengan sembahyang itu 7 perkara tadi. Diberi amanah, dijaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan rela mati walaupun susah kerana amanah yang dipikul itu. Tapi hari ini sayang tuan-tuan, bila diberi amanah dan orang lain mengajaknya untuk melakukan pecah amanah, dia akan bertanya, berapa bahagian saya? Jika bahagian itu baik untuknya dan cukup untuknya pencen dan sebagainya, maka mereka pun pecah amanah, dan setelah mereka kaya, mereka pun cover buruk mereka itu dengan pergi umrah 8 kali dengan ustaz-ustaz popular, lepas tu mari masjid bina sekolah tahfiz, maka selesai. Bakinya mereka simpan untuk mereka nikmati. Maka percayalah tuan-tuan, itu bukannya naratif yang Allah Ta'ala ajar. Yang Allah Ta'ala ajar ialah kamu bila mahu hilang rasa takut itu, kamu mesti bernaung dan berkait dengan aku, dan makna berkait dengan aku ada 7 perkara yang dinyatakan tadi. Jadi saya yakin jika kita lakukan 7 perkara tersebut tuan-tuan, kita tak takut. Kita jumpalah dengan pendakwa raya pun kita salam. Kita jumpalah dengan pegawai SPRM pun kita salam. Kita jumpalah dengan Datuk Akbar pun kita peluk. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kita telah lakukan 7 perkara tadi dalam hidup kita. Kita tak takut dekat siapa-siapa. Tapi apabila sikit takut, itu takut, ini takut, mesti ada yang tak kena. Bukan saya yang kata tuan-tuan. Saya mengakhiri satu firman Allah yang menjadi satu pegangan untuk kita menilai seseorang dan diri kita. Apa Allah kata? Ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapakah yang lebih berhak untuk merasa aman dan tenteram dalam hidup ini jika kamu tahu? Iaitu Allah tanya dan dia sindir kita. Kalau kamu tahu jawapan, beritahulah. Jadi oleh kerana kita tak tahu jawapan siapa yang lebih berhak untuk merasa aman dan tenteram, Allah pun sebut allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan perkara yang tidak betul, maka mereka adalah orang yang layak untuk mendapat rasa aman kerana mereka mendapat petunjuk Allah. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ikut naratif Allah, maka kita tak akan takut dekat siapa-siapa. Baik orang itu adalah manusia, baik orang yang kita nak takut itu ialah malaikat maut. Kenapa? Kerana kita ada naratif kita sendiri. Tapi kalau ikut naratif orang lain, mungkin kita terpaksa lari sana, tipu sana, buat itu, buat ini. Kenapa? Kerana kita diselubungi oleh rasa takut. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita menikmati rasa tenang, rasa aman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana tenang dan aman itulah salah satu faktor yang menjadikan kita enjoy pada hujung usia, dan kita hidup bahagia di muka bumi ini, dan di akhirat nanti kita akan disambut dengan penuh keriangan oleh penduduk syurga lantaran hidup kita adalah seorang yang percaya kepada Allah dan bergerak mengikut naratif yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.